وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita seperti mana kebiasaannya akan menyambung semula pengajian kita daripada kitab sunnah-sunnah yang ditinggalkan, Sunanun Mahjurah, sunnah-sunnah yang diabaikan, yang dilupakan, yang ditinggalkan, yang dipandang remeh oleh sebahagian besar daripada kalangan muslimin dan muslimat, yang mana menjadi tanggungjawab kita sebagai umat yang mengaku mencintai Nabi dan menjunjung sunnah baginda untuk belajar dan mengamalkan ataupun ihya'us sunnah, menghidupkan, menyuburkan semula sunnah-sunnah yang semakin dilupakan dan semakin diabaikan. Di antara keutamaan dan keistimewaan manusia ini apabila dia dapat menghidupkan sesuatu amalan ketika mana ramai daripada kalangan manusia meninggalkan amalan tersebut. Nabi SAW menyatakan di dalam sebuah hadis bahawa Islam dia bermula dalam keadaan yang janggal, yang asing. Artinya dia datang dalam keadaan manusia menolak, manusia menentang, manusia tidak suka ataupun tidak boleh menerima, dan dia kembali dalam keadaan seperti mana dia datang. Dia datang dalam keadaan pelik, orang nampak asing, nampak melawan arus, nampak bercanggah dengan adat dan kebiasaan, dan akhirnya dia akan balik seperti mana yang asal lah. Sebab itu amalan-amalan sunnah pada zaman dan pada masa sekarang ini kelihatannya pelik kerana sudah ditinggalkan. Bila kita nak menghidupkan semula sesuatu sunnah itu, dia akan dianggap terasing, dianggap baru kerana ditinggalkan oleh manusia. Apa yang kita nak sebut ataupun kita nak ambil pada malam ini, yang kita rasa dilakukan seharian tetapi dipandang remeh, dipandang ringan, diabaikan oleh sebahagian daripada kita, iaitu sunnah menjawab ataupun menyahut, mengikuti panggilan ataupun seruan muazzin dan meninggalkan doa selepas daripada azan. Dia kata di sini minas sunan, daripada sunnah-sunnah, aidan allati hajaraha, yang diabaikan, dipandang remeh, ditinggalkan, dilupakan, kathirun minal muslimin, ramai daripada kalangan orang Islam pada zaman ini, hatta tullabul ilm, dia kata termasuk daripada kalangan tullab, penuntut-penuntut ilmu, aktsaruhum hajara hadhihi sunnah, termasuk penuntut-penuntut ilmu, mereka juga ramai yang mengetahui tentang keutamaan, kelebihan, ganjaran yang besar, tetapi mereka tidak mengambil berat. Wala yubali biha, dan tidak mempedulikannya. Wala yubali, tidak peduli. Maknanya mengetahui, tahu, tapi bila sampai kepada praktik, sampai kepada tatbiq, sampai kepada na'amal, la yubali, buat tak kisah, buat dono, buat tak reti ya. Fatajiduhum yatakallamuna fi athna'i adhan al-muazzin
ولا يبالون بمطابعته مع أنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم متابعة المؤذن. Lebih malang dia kata, kita mendapati sebahagian yatakallamuna fi asna'i adzan. Mereka itu bercakap-cakap ketika azan dan mereka meninggalkan sehingga mereka sibuk dalam urusan yang lain sehingga mereka tidak mengikuti apa yang disebut oleh muazzin. Walhal, ini termasuk daripada min sunanin nabi, termasuk daripada antara amalan yang ditekankan oleh Nabi, mutaba'atul muazzin, iaitu mengikuti sebutan muazzin. Ini jawab azan lah. Antara dalil yang dia bawa, fa'an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma annahu sami'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu, dia kata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dia dengar, idza sami'tum muazzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya. Nabi kata, apabila sami'tum, apabila kamu mendengar muazzin menyebut, mengazan, melaungkan azan, faqulu, hendaklah kamu sebut seperti mana yang disebut oleh muazzin. Selepas selesai kamu menyebut dan menjawab azan, sallu alayya, bersalawatlah kepadaku. Selepas kamu jawab azan, kamu sebut apa yang muazzin sebut, selesai, sallu alayya, salawatlah kepadaku. Lepas habis itu selawat. Nabi kata, fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang sesiapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, Allah akan mengampunkannya, merahmatinya sebanyak 10 kali. Lepas kamu jawab azan, kamu selawat kepada aku. Selepas kamu salawat kepada aku, summa salullaha li wasilah, kemudian kamu mintalah kepada Allah untuk aku, li, untuk aku, al wasilah, yakni apa dia? Doa selepas azan. Dia punya tertib dia apa? Kita jawab azan, lepas tu kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita baca doa yang mana di dalam doa itu adanya wasilah, adanya doa wasilah. Nabi kata apa? Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju akuna ana huwa faman sa'ala Allah li wasilah halat lahu syafa'ah. Nabi kata, sesiapa yang meminta kepada Allah wasilah untuk aku, wasilah ni satu kedudukan di dalam syurga yang sangat mulia, sangat tinggi, yang sangat besar. Nabi kata, siapa-siapa yang dia doa untuk aku, maka aku akan membalasnya dengan memberikan syafaat pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Sekejap lagi kita akan bahas hadis ni, antara hadis yang kita akan bahas. Dia kata lagi, fahadhihi sunnatun mahjuratun illa inda man rahimahumullah. Dia kata, sesungguhnya sunnah yang besar ini telah diabaikan oleh ramai daripada kalangan manusia. Mereka sibuk dengan urusan mereka, tetapi mereka tidak melakukan apa yang disebut tadi ni, melainkan orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dia kata apa? Dia kata, لا يتابعون المؤذن ولا يدعون بالدعاء الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحرصون على هذا الخير الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
annahu yakun idza akhadha al-insan bihadha adh-dhikr wa taba'a al-mu'adhdhin wa shalla 'ala an-nabi wa sa'ala lahu al-wasilah hatta tahilla lahu syafa'ah. Dia kata kalau kita ni berlumba-lumba, bersemangat, berebut-rebut untuk mengambil kebaikan hadzal khair yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jawab azan, kemudian kita baca zikir, kita salawat, kemudian kita baca doa minta wasilah untuk Nabi, kan? Ati Muhammadanil wasilah, dalam doa azan tu kan, ati Muhammadanil wasilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad ni wasilah. Nabi kata apa? Jika mereka melakukan hal itu, bagi mereka syafaatku. Jadi untuk memperolehi syafaat Nabi, yang mana tidak ada syafaat ketika itu melainkan syafaat Nabi, tidak ada pertolongan melainkan pertolongan Nabi, yang disebut dengan syafaatul uzma, pertolongan yang paling agung, adalah dengan kita menghidupkan sunnah, menjawab dan mengikuti seruan muazzin, dan kita membaca salawat, dan kita membaca doa selepas daripada azan. Itu sunnah yang diabaikan oleh ramai daripada kalangan kita, yang disebut oleh muallif hafizahullah, pengarang kitab kita pada malam ini. Jadi sekarang ini kita nak tengok sedikit perbincangan. Habislah dia punya matan kitab tu, kita nak tengok sikitlah perbincangan berkaitan dengan azan. Okey, kita bukan nak bincang hukum azan, bukan nak bincang fiqh azan. Kita nak cerita sikit azan ni, kemudian kita nak bahas hadis tentang jawab azan. Walaupun kita ni bukan muazzin, tukang azan. Muazzin tu tukang azan. Bilal tu nama orang, Bilal bin Rabah. Bilal tu bukan tukang azan. Tukang azan dia panggil muazzin. Jadi jawatan tu muazzin, bukan jawatan Bilal. Dari sudut sebutan lah. Ni macam orang duk pergi Mekah ni kan, dia pergi Mekah kan, apa dia ni, kita jangan keliru perkataan yang orang pergi Mekah, dia bila dia dalam ihram tu, sebutan yang betulnya, kalau kita tak boleh kahwin dengan lelaki tu, perempuan tak boleh kahwin. Umpamanya anak dengan ibu, anak laki-laki dengan ibu, atau ayah dengan anak perempuan, sebutan yang betul kita betulkan yang biasa, kita biasakan yang betul. Kebiasaan orang sebut ini muhrim saya. Siapa yang sebut muhrim, dia tak mengaji. Dia tak mengaji. Kalau dia mengaji, dia lena. Sebab sebutan yang betul, yang sahih, mahram, yang haram kahwin. Muhrim, orang yang dalam ihram. Kalau orang belajar bahasa Arab, ahrama, sambung, ahrama yuhrimu, ahrama yuhrimu, af'ala yuf'ilu, muf'il, muhrim. Muhrim artinya orang yang dalam ihram. Jadi dia tadi boleh kata ni, duk ada di Mekah ni, duk dalam muhrim. Muhrim apa dia tak? Mahram, ini mahram saya. Kalau dia kata ini muhrim saya, muhrim apa? Muhrim tu orang pergi Mekah, kan? Dia dulu saya betulnya. Azan, muazzin. Muazzin ni tukang azan. Azan dari sudut bahasanya, dia bermaksud al-i'lam, pemberitahuan. Azan ni, maksud azan tu al-i'lam, untuk nak bagi tahu, untuk nak bagi tahu ke orang, untuk nak bagi tahu, i'lam, untuk nak bagi tahu, berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Taubah ayat 3. Perkataan azan disebut dalam surah Taubah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa adhanun min Allah wa rasulih ila an-nasi yawmal hajj, dan pengumuman
dan pemberitahuan, perkataan wa adhanun, dan pemberitahuan, pengumuman. Allah guna perkataan azan. Maksud azan ialah suatu perkara, suatu laungan untuk memberitahu masuknya waktu salat dengan menggunakan lafaz-lafaz yang tertentu. Apa dia tu azan? Nombor satu, nak bagi tahu masuk waktu. Azan ni dari sudut maksud istilahiyu, dari maksud istilahnya, term yang tepatnya, dari sudut definisi dia, suatu pemberitahuan bahawa masuknya waktu salat menggunakan lafaz tertentu. Sekali bila kita tak sebut lafaz tertentu, dia buat lagu mana? Dia ikut suka. Oi, masuk dah lah. Bagi tahu juga, bagi tahu tak? Bagi tahu, tapi dia punya lafaz dia ikut dia. Tapi lafaz azan dia bersifat apa? Tuan-tuan dengar. Tauqifi. Tauqifi maksudnya apa? Sesuatu yang datang daripada Allah. So no modification. Kita tak boleh modifikasi. Nak pergi duk ubah, dia kata lama dah duk Allahu Akbar, tukarlah. Kan? Tukar apa? Tukar subhanallah pula. Kok nak mau main masjid, Allahu Akbar tak mau main. Kan? Dia tak boleh ubah. Dia tak boleh tambah, dia tak boleh kurang, dia tak boleh tukar. Sebab dia adalah lafaz yang telah ditentukan. Dia suka ke, dia tak suka ke, dia mesti apa? Dia mesti follow the rule. Dia mesti follow, ikut apa yang telah disebut di dalam hadis. Siapa yang karang ni? Majlis agama ke? Jabatan agama ke? Yang karang ni Allah dan Rasul. So tak boleh ubah lah. Kan, tak boleh ubah. Dan dia sebut juga, dia sebut azan ni untuk apa tadi? Apa dia tujuan azan? Nak kena peringat juga. Apa dia tujuan azan? Tujuan azan. Tujuan azan. Untuk bagi tahu masuk. Yang pergi Mekah azan buat apa? Nak naik kapal terbang pi Mekah dengan turun Mekah tu azan buat apa? Azan buat apa? Nak turun rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9:30. Takkan duha azan. Amboi, pok-pok ni orang nak bang pun dia bersabuk. Bukan masalah bersabuk. Tak ada sunnah. No, tak ada dalil, tak ada riwayat, tak ada petunjuk daripada siapa? Daripada siapa? Tuan-tuan, ni saya nak tanya ni daripada hati yang ikhlas, daripada hati saya ni. Nabi pi haji tak? Tuan-tuan, Nabi pi haji tak? Nabi pi haji tak? Pi tak? Nabi bang tak? Jawablah, Nabi bang tak? Bilal, now kita nak bertolak. Hang duk tunggu apa lagi? Bang lah. Ada tak? Ada tak Nabi suruh Bilal bang? Tuan-tuan bang pasal apa? Jawab. Bang pasal apa? Nabi tak bang? So tuan-tuan follow siapa? Siapa yang lebih besar dalam agama ni lebih daripada Nabi? Siapa? Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Fi Rasulillah. Dia tak kata fi tabung haji. Dia tak kata fi imam kampung. Dia tak kata fi. Dia tak kata fi ustaz. Dia kata fi apa? Fi Rasulillah. Pada Rasulullah. Payahkan nak faham. Pada Rasulullah itu contoh terbaik. Kalau Rasulullah buat, you buat. Kalau Rasulullah tak buat, artinya apa? Dia bukan contoh yang baik. Agama so simple. Agama begitu mudah.
Apa yang Nabi buat itulah uswatun hasanah. Apa yang Nabi tak buat itu bukan uswatun hasanah. Tapi bila you claim Nabi tak buat tapi you buat, you telah mengaku lebih uswatun, lebih hasanah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, berat tu. Pasal tu kita menekankan Nabi buat tak buat. Dia kata apa yang duk kalut duk tanya Nabi buat tak buat, Nabi buat tak buat, Nabi buat tak buat ni? Dia kata nu Nabi naik kapal terbang pergi Mekah, Nabi naik unta pergi Mekah, awak hang naik kapal terbang. Nampak kata tak erti. Nampak sangat tak erti. Pasal apa? Azan agama, azan syariat, azan ibadat. Kapal terbang? Kapal terbang? Kapal terbang bukan ibadah. Kapal terbang bukan ibadah. Kapal terbang hal dunia. Kapal terbang dan kuih kapal terbang dua-dua dunia. So apa payah agama? Tak tahu mereka nak marah tak mana. Kita duk kempen ikut Nabi, mereka marah. Yang paling marah sekali siapa? Muazzin lah. Apa pasal mereka marah cikgu? Cikgu gelak, cikgu faham. Bila orang kita mengaji tak ada azan, no more project, no more job. Dia kata duk boleh tak boleh cari makan, mati tak boleh buat kenduri, tahlil tak boleh, semua tak boleh. Pasal apa hang marah? Pasal ni semua job, ini semua projek. Agama dah jadi projek, agama dah jadi apa? Make money. Now semua ekonomi turun, saham jatuh, hutang trilion. Yang menguntungkan agama. Kalau Datuk nak pergi Mekah, dia suruh azan. Datuk nak pergi Mekah, suruh azan. 500 dalam tangan dah. Datuk kata saya nak pergi 26 hari bulan. Boleh tolong bang? Boleh Datuk. Tan Sri telefon. Tan Sri pun 26. Telefon Datuk. Datuk dia tak boleh 26, Datuk sakit perut. Hang nak pergi bang kat Tan Sri. Tan Sri 700 setengah. Tuan-tuan, di Kuala Lumpur, doa charge by language. Doa apa? Doa Melayu saja harga lain. Kalau Arab dengan Melayu, dua bahasa, harga lain. Arab saja harga lain. Kalau Arab dengan Melayu, harga lain. Itu dia tuan-tuan. Akhirnya agama ni orang jual saja. Maka sebab itu kita menekankan tak adalah dalam agama ni upah mengupah dalam ibadat, melainkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan nak bang, tuan-tuan kena tahu bang ni masuk waktu. Pasal tu kita tak bang dalam banyak-banyak bab. Kita tak bang. Naik rumah bang. Dia beli rumah baru dia bang. Oh, muazzin tuan-tuan sibuk dah. Kalau lain pada polis ingat sibuk. Beli rumah baru bang. Apa dia lagi? Beli kereta baru bang. Habis semua dia nak bang. Dia kata pasal apa bang? Dia kata bang lah kita membesarkan Allah. Tuan-tuan tak ada contoh. Tak ada contoh. Lau kana khaira. Kita pegang slogan kita. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalaulah bang itu dalam bab-bab yang kita sebut tadi ni baik, tak dan ke kita sahabat akan buat. Lau kana khaira, jikalaulah benda itu baik pada pandangan Nabi, takkan sampai ke kita. La sabaquna, akan mendahului kita para sahabat. Ini prinsip. Bukan saya nak cerita sangat bab azan, saya nak cerita prinsip. Okey. Kemudian tuan-tuan, para ulama menyatakan ada 4 hikmah ataupun 4 falsafah ataupun 4 rahsia kepada azan. Kita bukan nak cerita hukum azan, nak cerita azan secara umum kan. 1. Laungan azan adalah syiar agama. Sebab itu azan dia buat kuat. Azan kena kuat.
Azan kena kuat. Sebab itu Nabi nak menentukan sama ada negara ni Islam ataupun tidak, dia nak dengar laungan azan. Mana-mana negara yang dilaungkan azan, dan laungan azan ni tuan-tuan dia kena faham. Saya bagi contoh, masjid kita ada speaker luar dengan speaker dalam. Speaker dalam, semua ceramah pun boleh speaker dalam, patutnya speaker dalam, imam speaker dalam. Pasal tuan-tuan, imam patut pakai, bila semayang pakai speaker dalam. Speaker luar ni hanya azan saja. Ini bila semayang dia pakai speaker luar. Sat lagi habis kat kampung tu semua dia ikut masjid daripada rumah. Kan? Dia kata kami semua alhamdulillah lah, kan? Duduk di rumah pun boleh pakai imam masjid. Kan? Tak perlu. Pasal itu tak ada dalam Islam selain daripada azan yang dikuatkan. Kadang-kadang orang bukan Islam dia confuse tau. Dia komplain, bukan dia komplain azan, dia komplain yang kadang-kadang dia pasang sejam, 2 jam, dia pasang apa ni macam-macam lah, baca Quran lah apalah. Tak ada. Tak ada. Kita laung azan, syiar. Kau depa larang laung azan, yang tu baru ganggu kan. Yang kedua, laungan azan menegakkan dan mengisytiharkan kalimatut tauhid. Azan ni dalam konten isi kandungan dia yang paling besar kalimah tauhid. Pasal itu dia mula dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Kerja kita pun berhenti, urusan kita berhenti, semuanya berhenti. Kita tahu kita membesarkan Allah ini apabila azan, segala urusan kita menjadi kecil. Segala apa pekerjaan kita menjadi kecil. Yang besar Allah. Yang besar Allah. Kadang-kadang orang mesyuarat dia boleh berhenti makan. Kita take break sat, minum pagi. Sat lagi take break pula kudapan. Sat lagi take break pula refresh. Tang semayang dia tak boleh berhenti. Ini satu perkara yang kadang-kadang kita tengok kan. Yang ketiga, pemberitahuan masuknya waktu salat. Sebab itu tuan-tuan, setengah boleh kita katakan sepatutnya macam tu. Bila masuk waktu ceramah ke apa ke, penceramah ke, ustaz ke, dia kena stop Ustaz. Dia kena berhenti, dia kena bagi laluan kepada azan. Pasal apa dia kena bagi laluan? Sebab kita nak jaga maslahat ammah, kemaslahatan majoriti orang. Makcik-makcik hok duduk di rumah nu pakai telekung, hampak sejadah sambil duduk tengok TV. Pasal apa dia tak semayang? Dia tunggu bang. Kan? Kita pula penceramah ni jenis apa? Syok sendiri. Tak mau nak berhenti. Kan? Yang makcik itu dah lah masalah kentut. Masalah angin. Dia kata awak tak bang lagi 9 tengah dah ni. Kan? Dia duk heran. Kan? Kita kena berhenti bang. Pasal orang di luar tu mereka duk tunggu. Kita nak habaq kita masuknya waktu. Kan? Dan yang keempat kata para ulama, seruan azan adalah untuk menyeru dan menarik manusia mendirikan salatul jamaah. Sebab itu tuan-tuan, azan dia berhubung kait dengan salatul jamaah. Kita jawab azan tu baguslah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sahut panggilan azan ni dalam makna yang sebenar, idza sami'tul adzan atau idza sami'tumun nida, apabila kamu dengar azan ataupun nida, apa dia? Hendaklah kamu pergi. Man sami'an nida, siapa yang dengar tapi dia tak pergi, fala salata lahu, seakan-akan tidak ada salat baginya. Ini antara maksud seruan azan ni. Okey. Kemudian kita tengok juga tuan-tuan, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji bukan sahaja azan tapi muazzin. Muazzin ni pun dapat pujian lah. Kadang-kadang hadis ni kita kena bagi semangat, kita kena baca nak bagi semangat dekat muazzin. Pasal apa? Pasal muazzin ni cabaran banyak lah.
kan cabaran banyak. Dia kena on time. Dia bukan boleh ikut dia. Kalau kata bang 8.54, dia kata bang pilah pukul 9. Tak boleh. Dia kena bang on time. Dia kena orang yang disiplin. Pasal itu siapa yang nak jadi muazzin, pertama imam tak apa. Muazzin kita kena cek rekod disiplin. Dulu di sekolah dia ni orang yang tuang atau mes sayuk. Pengawas duk kerja tangkap. Oh, yang ni tak boleh jadi muazzin lah. Pasal rekod buruk. Muazzin ni orang yang kena disiplin. Dia kena on time. Pasal orang duk tunggu dia. Nabi kata al-muazzinun atwal nas unuq a'naq unuq yaumal qiyamah. Hadis Muslim. Nabi kata al-muazzin, orang yang tukang azan, dia atwalun nas, orang yang atwal. Tul, tiwal, panjang. Atwal ni yang paling panjang. A'naq, yang paling panjang leher. Tuan-tuan, esok bila kita mangkit daripada lubang kubur, macam-macam pasien. Ada yang muka tak ada tulang apa? Ada yang muka tinggal tulang rangka, ada yang sengit, fahamlah kan, yang sengit. Macam-macam pasien. Ini semua berdasarkan kepada apa? Amalan lah. Esok ni masa mangkit daripada lubang kubur, tuan-tuan tengok leher panjang. Leher panjang. Dia adalah muazzin. Kerana orang yang melaungkan azan, Allah akan panjangkan leher dia. Bukan di dunia, di akhirat. Maksudnya bila dia bangkit esok di hari kiamat, leher dia panjang. Leher panjang satu kemuliaan. Mana orang tengok, oh dia ni muazzin. Okey. Kita tengok sikit kata Al-Imamun Nawawi. Tuan-tuan kata pasal apa dia leher panjang? Apa maksud leher panjang? Kalau tangan panjang curi, kalau leher panjang, kita tengok. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika dia mensyarahkan hadis ni, kerana hadis ni riwayat Muslim, kata dia, ulama salaf dan khalaf berbeza pandangan dalam memahami makna hadis ini. Mereka tak sepakat apa maksud leher panjang. Sebahagian ulama menyatakan muazzin ni dia leher panjang kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan lehernya untuk dia melihat pahala, rahmat dan kebaikan daripada apa yang dia buat. Maksudnya kata An-Nawawi, orang yang leher dia panjang ni, muazzin ni, Allah nak bagi dia tengok ramainya orang yang dengar dia azan, ramainya pahala yang dia kutip daripada depa, banyaknya kebaikan, berapa ramai orang yang salat kerana laungan dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Dalam satu qaryah ada katalah 50 orang. Semua tu bang berdasarkan pada azan dia. Oh, itu dah 50. 50 satu waktu. Kalau 5 waktu 250. Bayangkan satu hari. Semua itu tidak salat melainkan setelah dia azan. Sebab itu sebahagian ulama kata muazzin afdal, lebih afdal daripada imam. Sebab apa? Kerana imam bertanggungjawab kepada jamaah yang mai ke masjid, muazzin dia bertanggungjawab kepada orang yang mai dan dia bertanggungjawab kepada orang yang tak mai. Kan? Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan, bahkan muazzin ni dianggap sangat bagus dan sangat hebat. Kerana apa? Kerana di dalam Al-Quran Allah menyebut, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Cuba kamu bagi tahu siapakah perkataan yang paling baik, yang perkataannya mengajak manusia kepada Allah. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir, perkataan yang paling baik mengajak manusia kepada Allah,
tidak lain dan tidak bukan perkataan yang dimaksudkan dalam ayat ini merujuk kepada azan. Siapa yang paling baik perkataannya? Allah kata, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Yang dia mengajak manusia kepada Allah, mengajak kepada salat, mesti muazzin. Maka kata Ibn Kathir, yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah muazzin. Muazzin. Okey, itu antara kelebihan muazzin ni. Jadi dia kena azan dengan ikhlas lah. Janganlah dia azan kerana jawatan ke, ganjaran ke. Nanti jahanam lah. Kita duk sebut kelebihan baik, tiba-tiba dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak yang teruk ni. Dia tak potong elam pula. Tak maulah. Elam masuk tak masuk, azan bagi kemah lah. Kan? Dia jangan lid dunia. Dia jangan kerana dunia. Lid dunia yusibuha. Jangan kerana habuan dunia. Dia muazzin. Pasal payahlah kita nak ikhlas. Pasal apa? Pasal dia melibatkan amalan zahir. Tuan-tuan, paling payah amalan zahir. Allahu Akbar, orang dengar. Bila orang dengar, dia akan apa? Dia akan mendatangkan pujian. Bila mari pujian, Allah, 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 Allah. Yang bang ni dia akan jadi apa? Dia akan jadi kembang. Dia kata sedap, lemuk. Merdulah. Kan? Jadi orang puji. Bila orang puji ni tuan-tuan, payah kita nak jaga hati. Susah kita nak jaga ikhlas. Tuan-tuan, Nabi kata la yasma'u mada sautil muadzin jin wala ins. Bukan takat manusia saja dengar, jin pun dengar. Hatta kan syaitan pun dengar. Syaitan dengar. Nabi kata apa? Melainkan sesiapa yang dengar akan menjadi saksi kepada muazzin. Makna ramailah saksi dia. Kan? Okey. Kemudian kita tengok sedikit beberapa syarat azan. Beberapa syarat azan. Ini kita sebutlah, kita tak pergi kepada jawab lagi. Beberapa syarat azan. Yang pertama, seseorang yang hendak azan hendaklah memastikan masuknya waktu. Untuk sah, dia kena pastikan masuk waktu. Dia tak boleh tak masuk waktu dia azan. Dia kena bagi masuk waktu. Dia kena bagi betul-betul masuk waktu. Apatah lagi kalau melibatkan waktu maghrib kan, kena orang puasa dan sebagainya. Berat tu. Yang kedua, disebut oleh Dr. Mustafa Wahbah Az-Zuhaili, dia kata apa? Yang kedua, setelah masuknya waktu, dan tuan-tuan, tak boleh kita bang luang pada waktu melainkan subuh. Contohlah, dia nak pergi ambil anak sekolah pukul 12.30. Azan pukul 1.30. Dia tahu nanti aku bang siap-siap no. Kan? Lepas tu orang kata, masuk awal waktu orang ni tu imam. Bilal kalau nak pergi ambil anak kecil, dia bang siap-siap lah. Tak boleh. Yang boleh bang awal ni hanyalah subuh. Subuh sabit. Subuh ada azan Abdullah ibni Ummi Maktum dengan azan Bilal. Ada 2 kali azan. Subuh ada 2 kali azan. Lohor, asar, maghrib, isyak, semua satu azan. Azan. Yang kedua, dia mestilah menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab. Dia tak boleh bang bahasa Melayu. Dia kata mungkin mereka duk dengar tak faham kot yang mereka tak main. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Yang stroke 15 tahun mencelapak mangkit. Kiamat, kiamat. Awak azan dalam bahasa Melayu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia berkata pasal apa yang muazzin bang bahasa Melayu? Seruan ke arah memertabatkan bahasa kebangsaan. Tak boleh. Jangan duk buat gila, tak tahu lah. Boleh kena ASA tu. Yang kedua,
Untuk sah azan tersebut, hendaklah didengari oleh sebahagian orang. Tidak sah kalau dia azan, dia seorang saja yang dengar. Oh, yang ni kacau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia serupa bang azan dalam kelembu. Tak boleh. Dia kena azan. Dia kena azan orang dengar. Dia kena orang dengar. Setengah tu dia tempik beda dia. Tak boleh. Dia kena azan orang dengar. Sebab tu kadang-kadang orang kita, dia bila baca kitab baguslah. Tapi baca kitab kena faham. Hayya 'alas salah. Sebahagian kitab kata sunnah kita pusing belah kanan. Hayya 'alal falah, sunnah kita pusing belah kiri. Dahulu azan orang naik atas menara. Atas menara. Depa khabar atas menara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Depa tempik pasal nak bagi dengar. Bila hayya 'alas salah depa pusing. Pusing tu bagi suara tu dia pi kata, hayya 'alas salah. Dengar habis kat kampung tu. Lah orang tak khabar dah atas menara. Menara pun nak khabar dah tu. Orang tak khabar dah, orang pakai speaker. Bila pakai speaker, suara mesti di speaker. Kan? Dia mesti lagu ni. Ini hai speaker tu ni. Hayya 'alas salah. Ni speaker ni. Kalau dia nak buat juga, heret speaker. Hayya 'alas salah. Heret speaker. Ini dia pusing tu. Orang dengar hayya, tak dengar salah. Hayya 'alas salah. Tak dengar. No function. Kerusuh kena bagi. Kena bagi. Buh dalam telinga. Buh dalam telinga ni bukan agama suruh. Dia buh tu nak bagi derah supaya tak pecah. Dia tak buka sound, dia tutup telinga. Hayya, dia tak tahu kata tak buka. Mai pembantu Bilal, awak tak bang? Aku bang lah. Speaker tak buka. Tak dengar, dia tutup telinga. Jangan duk tutup, buka. Kadang-kadang dia tak tahu, orang kita dia tak tahu function. Ini kita kena bagi faham kan. Hendaklah mengikut susunan dan tertib lafaz. Tidak boleh menambah. Pasal itu kita tak tambah. Kan, kita tak tambah Sayyidina pun kita tak tambah. Tapi kalau Syiah dia tambah. Asyhadu anna aliyan wali Allah. Dia tambah. Syiah dia tambah. Dia kata asyhadu anna aliyan. Dia bersaksi bahawa Ali itu wali Allah. Dia tambah. Tak sah azan dia. Syiah ni dia ikut dan dan mestilah kata Dr. Mustafa Wahbah Az-Zuhaili, dia mesti individu. Dia tak boleh berduit. Dan dia tak boleh ganti-ganti. Tok Bilal tu batu. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia pah dekat Bilal dua. Hang sambung. Bilal dua pun take over. Asyhad. Dia kata awak suara kecil. Dia tak boleh sambung. Dia tak boleh serak-serak. Ataupun dia buat berduit. Dia buat Hel Amin dengan Uji Rashid. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia pas kat kawan tu pula. Kawan tu buat asyhad. Duk buat berduit pula. Tak boleh. Dia amalan badaniyah fardiyah. Dia amalan yang mesti badan. Mesti badan. Pasang radio pun tak boleh. Dia mesti badan. Dia mesti live. Dia mesti secara langsung. Dan mesti seorang daripada awal sampai habis. Kalau seorang tu daripada awal, dia sampai tekak, dia tak boleh pergi dah. Dia tak boleh azan dah. Yang kawan tu dia mesti start daripada awal balik. Kan? Dan dia mestilah lelaki. Tak boleh Tok Bilal pergi duk wakil kat bini dah. Dia tahan Biza, aku gout. Aku telefon Bilal dua, dia sakit perut. Nak cari siapa tak tahu. Bini dia pun mai, bini dia pun kemah. Kemah pada lelaki. Tak boleh, dia mesti lelaki muslim, mumayyiz dan berakal. Ini apa yang disebut oleh Dr. Mustafa Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab dia Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dia kata mestilah azan itu apa yang disebut oleh Dr. Mustafa Wahbah Az-Zuhaili.
Kemudian dia kata apa? Jadi yang bergilir-gilir, yang berduit itu semua tak boleh lah kan? Tak boleh lah. Okey, sekarang kita pergi kepada perbahasan kita. Ini baru pergi pada perbahasan sunnah kita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim, insya-Allah secara ringkas. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebut apabila kita mendengar azan. Yang ni mari peringkat kita. Peringkat apa ni? Orang yang dengar. Bagi orang yang mendengar azan, Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyanaraikan 5 amalan. 5 perkara yang mesti kita lakukan, dan dia nyatakan secara berserta dengan dalil dan keterangan yang kita akan sebutlah. Yang pertama, ini Ibn Al-Qayyim dia senaraikan ada 5 benda apa yang kita mesti buat apabila dengar azan. Nombor 1, menyebut apa yang disebut oleh muazzin. Menyebut apa yang disebut oleh muazzin. Itu kita punya tugas yang pertama, ataupun amalan kita yang pertama. Yang kedua, kata Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim, yang kedua dia kata bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang kedua based on hadis tadilah, berdasarkan hadis yang kita baca riwayat Muslim tadi. Amalan yang kedua salawat kepada Nabi. Ada sebahagian riwayat yang menjadi amalan sebahagian orang kita, dia salawat sebelum azan. Kita tak nafikan ada sebahagian kitab-kitab dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dia ada sandarkan amalan itu kepada pandangan Al-Imam Nawawi. Yang kita baca dalam hadis tadi, bila kita selawat selepas habis azan. Ada tak tuan-tuan pernah dengar muazzin dia selawat sebelum azan? Ada riwayat, bukan hadis. Ada riwayat pandangan itu disandarkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis dalam bab itu tidak ada yang sahih. Bahkan tokoh besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i sendiri membantah apa yang disebut oleh imam-imam lain. Antaranya yang bantah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami, tokoh dalam mazhab Syafi'i, dia mengkritik, dia bantah pandangan yang mengatakan sunat selawat sebelum azan. Apabila orang tanya kat dia dalam fatwa dia, apa hukum selawat sebelum azan, dia kata tak ada dalam hadis, tak ada dalam sunnah. Dia kata yang ada dalam hadis selepas azan. Itu pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. So tuan-tuan, yang ni kita nak sebut sikit lah. Kalau tuan-tuan sebut, dia kata macam mana salawat sebelum? Kita kata ada salawat selepas. Tapi salawat sebelum tu tak kuat dari sudut penghujahan, dan dia dibantah sendiri oleh a'immah dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Kita bagi laluan kepada azan. Sekali lagi kita sambung 3 lagi amalan yang digariskan oleh Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Okey, yang ketiga, meminta kepada Allah dan Rasulullah wasilah. Yang ni apa? Yang pertama tadi kita sebut seperti mana kata Ibn Al-Qayyim, menyebut seperti mana yang disebut oleh muazzin. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat ni selepas daripada habis azan. Yang ketiga, meminta kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wasilah dan juga fadilah. Yakni apa? Membaca doa selepas azan. Yang keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Ini kita baca lepas daripada kita baca doa selepas azan. Itu yang keempat.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kemudian yang terakhir kata Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, kita membaca apa-apa sahaja doa yang kita inginkan, kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna ad-du'a la yuraddu bainal adhan wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa yang diminta di antara azan dengan iqamah adalah doa yang tidak la yuraddu, yang tidak ditolak. So ini salah satu daripada waktu mustajab, waktu istijabah, waktu yang sangat mustajab, yang sangat makbul untuk kita doa, iaitu di antara azan dengan iqamah, yang mana Nabi kata tidak akan ditolak. Adapun hadis yang kita baca tadi, yang kata baca raditu billahi rabba wa bil islami dina, itu diriwayatkan yang mana kita tengok diamalkan oleh sahabat, yang mana Nabi SAW menyebut dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma' muazzin. Nabi kata sesungguhnya apabila dia mendengar laungan azan, kemudian dia membaca raditu billahi wa asyhadu an la ilaha illallah, setelah dia mendengar laungan azan, dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, dia akan diampunkan, ghufira lahu dhanbuh, akan diampunkan dosanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini antara zikir yang disebut ataupun antara bacaan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkasnya ada beberapa perkara yang ingin saya sebut dalam kesimpulan akhir yang kita boleh buat. Antara perkara yang timbul berkait dengan azan, tadi kita dah sebut dah tadi, tuan-tuan jawab seperti mana yang muazzin sebut, lepas tu tuan-tuan selawat, lepas tu tuan-tuan baca doa. Adapun kita dengar banyak riwayat tentang bacaan doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ini antara lafaz yang sabit. Adapun tambahan wa syarafa wa darajatal 'aliyatar rafi'ah innaka latukhliful mi'ad wallahu ta'ala a'lam, kita tengok dalam hadis-hadis yang datang tidak ada yang sabit. Demikian juga tuan-tuan kita sebut seperti bacaan zikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu yang sahih, itu yang sabit. Wa ilaika ya'udus salam fahayyana rabbana bis salam. Ini tambahan yang tidak datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup kita berpada dengan apa yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, adapun untuk menjawab hayya 'alal falah dengan hayya 'alas salah, datang dalam riwayat sahih Muslim, jawapannya agak berbeza. La haula wa la quwwata illa billah. Ini saya nak pergi poin demi poin ni, tuan-tuan boleh take note. Okey, yang lain misl ma yaqul. Yang lain misl ma yaqul. Sama macam dia sebut. Bila mari hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, yang tu dia ada beza sikit. La haula wa la quwwata illa billah. Okey, itu sabit dalam hadis. Sabit dalam hadis. Okey, sekarang tuan-tuan, ini isu sikitlah, isu khilaf. Kesemua hadis apabila menyebut tentang jawab azan, doa azan, dia merujuk kepada azan salat. Bagaimana dengan isu iqamah? Bagaimana dengan isu iqamah? Okey, tuan-tuan dengar kita nak bagi penjelasan. Sekurang-kurangnya ada dua pendapat. Lafaz jawab azan
dengan doa azan boleh digunakan kepada iqamah di atas dua alasan. Sekurang-kurangnya saya sebut dua alasan. Alasan yang pertama, Nabi menyebut iqamah dengan menggunakan lafaz azan. Tuan-tuan dapat nak maksud dia? Orang kata ni, yang jawab ni bukan azan ke? Yang doa ni bukan baca lepas azan ke? Yang lepas qomat tu jawab apa? Baca apa? Qomat boleh baca, boleh jawab macam azan kerana apa? Kerana Nabi juga menyebut qomat dengan menggunakan istilah azan. Maksudnya kalau boleh pakai ke azan, bolehlah pakai dekat qomat. Dapat tak? Okey. Yang kedua, mereka kiaslah. Jika itu jawapan azan, maka itulah jawapan iqamah. Pandangan kedua saya sebut sebagai amanah ilmu. Pandangan kedua, mereka mengatakan tidak ada sabit riwayat jawapan iqamah, tidak ada sabit riwayat jawapan doa Allahumma rabbaha. Itu doa azan, bukan doa iqamah. Yang ada iqamah, Allahu akbar bila habis terus kepada imam. Jadi dia ada dua pandangan. Pasal itu tuan-tuan tengok, ada orang dia jawab, ada orang dia baca, ada orang dia tak baca. Kenapa? Kerana dia pegang pandangan kedua yang mengatakan yang diajar itu merujuk kepada azan. Jadi saya nyatakan sekali lagi, benda ni apa? Benda ni khilaf. Ada perbezaan pendapat. Ada yang terima boleh pakai untuk qomat, ada yang terima tak boleh pakai hanya untuk azan. Okey, clear. Sekarang kita kata tadi, apabila sampai kepada jawapan hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah, itu sabit dalam hadis riwayat Imam Muslim. Adapun qad qamatis salah, kita nak jawab apa? Kita balik kepada asal, jawab seperti kalau kita kata ada jawab lah, sebut macam dia sebut. Qad qamatis salah, kita pun qad qamatis salah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Dia kata yang depa duk ajak aqamahallahu wa adam ma damatis samawati wal ard, ia sabit dalam hadis yang dhaif. Adapun jawapan aqamahallah itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Maka bila hadisnya lemah, kita berpegang kepada hadis yang sahih tadi, sebut lagu mana disebut. Okey, hadisnya lemah. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada isu jawab azan dengan tahiyatul masjid ni, kita nak buat macam mana? Ini antara isu-isu yang berlegar lah. Bila kita masuk masjid, kita nak jawab azan, tahiyatul masjid pun kita nak buat. Dia nak buat lagu mana ni? Tak ada masalah tuan-tuan. Pertama, untuk jelas, untuk clear, tak payah duk serabut perut, tak payah duk penin, tak payah duk orang kata apa, melisah, tak ketawa hala. Dia masuk dia kata aku nak jawab azan, nak sembahyang qabliyah apa semua. Jawab azan sunat. Sembahyang sunat. Yang paling baik mengambil kedua-dua sunat. Tak payah tinggal salah satu. Kalau orang tanya yang mana yang terbaik, afdal, jawab azan dan sembahyang sunat. Dapat dua-dua. Kenapa yang nak ambil salah satu? Okey, dia kata ustaz, clear, selesai. Tapi kalau tak dan, maksudnya tak dan ni mesti salah satu. Kalau jawab azan tak tak dan sembahyang tahiyatul ataupun sembahyang sunat, maka dalam keadaan ini kita ambil yang mana yang lebih penting lah. Seperti contoh, kita masuk ke dalam masjid, orang duk azan. Sagi kita tahu mereka ni terus sembahyang, ataupun mungkin terus ceramah, akan khutbah Jumaat, khutbah terus.
maka kita masuk, kita sembahyang sunat terus. Sebab sehari lepas habis sembahyang, kita nak duduk terus, lepas tu kita nak dengar. Kalau kita jawab, lepas tu kita sembahyang, sehari kita akan terlepas khutbah ataupun terlepas sembahyang berjamaah. Okey. Jadi isu bertembung ni, kita ambil dua-dua. Kalau tak boleh, kita tinggalkan jawab, kita ambil sembahyang sunat yang lebih besar daripada jawab tadilah. Sebab apatah lagi kalau sunat tu sunat yang rawatib, qabliyah dan sebagainya. Okey. Habis isu tu. Mari pula kepada isu satu lagi. Isu apa? Dia kata sekarang ni bila kita dengar azan, boleh tak kita bercakap? Tuan-tuan, tidak ada satu hadis yang sahih tentang larangan bercakap ketika azan. Tak ada. Cuma kita mesti jawab kerana itu lebih dituntut. Boleh tak kita bercakap? Boleh. Tapi jangan sampai kita abaikan jawab azan. Ada orang kata siapa jawab azan nanti Allah tukar jadi khinzir. Tak sahih. Tak sahih. Dan tak semestinya bila kita jawab azan kita tak boleh cakap. Nabi SAW ketika azan dia cakap. Antaranya bila dengar azan Nabi kata apa? Apabila dengar azan tengah duk dengar syaitan lari terkentut-kentut. Artinya kalau ada keperluan kita boleh jawab ataupun kita boleh cakap. Seperti hadis, ada tak hadis kalau kita duk tengah makan tak boleh cakap, kita kena makan saja? Yang tu tak ada hadis. Adakah ketika makan kita tak boleh cakap? Nabi ketika makan dia bercakap. Nabi ketika makan dia bercakap. Tetapi janganlah kita bercakap sampai bersembuk makanan. Tuan-tuan faham tak kaitan dia? Kita jawab azan, kita cakap tapi jangan sampai tak jawab. Ada keperluan kita cakap. Macam tu juga waktu makan. Boleh bercakap. Nabi bercakap. Tengah duk makan Nabi kata apa? Sebaik-baik makanan. Ni tengah duk makan ni. Sebaik-baik makanan cuka. Nabi sebut tu bila tengah makan. Kita bila makan ni bercakap macam buat dosa besar kena mayang taubat. Kan? Itu satu. Okey. Sekarang kita masuk pula kepada satu lagi isu berkaitan dengan azan. Berkaitan dengan azan. Dia kata bolehkah muazzin mengambil upah daripada azan? Ini isu yang dibincangkan oleh ulama. Lah kita sebut sikit. Tuan-tuan, pada asalnya bukan muazzin saja tak boleh ambil. Pada asalnya sebarang ibadat yang berbentuk ketaatan, berbentuk amal ibadat, kita tak boleh ambil upah di atasnya. Tak boleh ambil upah. Imam ke, muazzin ke, guru ke, pendakwah ke. Sebab itu benda yang kita panggil ibadat, ketaatan. Benda yang disuruh, kita tak boleh ambil upah. Tetapi ulama' menyatakan diharuskan kerana maslahat. Maslahat ni umpamanya apa? Okey, contoh. Muazzin tak boleh ambil upah. Tapi dalam masa yang sama, dia ada tanggungjawab pada keluarga dia. Kita kata ni bang jangan duk ambil duit. Dia kata tak apalah. Saya kalau duk main tumpu bang, anak bini tak makan, saya ingat saya tak mau bang, saya nak pergi cari kerja. Tak ada siapa nak bang. Faham? Jadi kita membantu dia untuk apa? Untuk dia menjalankan syiar agama. Maka sebab itu kalau orang tanya boleh tak kita ambil upah di atas kerja-kerja amal ibadat? Boleh. Sebagai apa? Sebagai keperluan kepada kehidupan. Ini diharuskan oleh para ulama. Sebab itu guru-guru Al-Quran, guru-guru agama dibayar. Kenapa? Kerana ini untuk membantu kelangsungan hidup dia. Kan? Dan yang terakhir tuan-tuan, berkaitan dengan apa dia ni, hadis-hadis azan ni kita kena jaga-jaga juga. Kerana banyak juga riwayat-riwayat yang daif, yang palsu tentang kelebihan, keutamaan azan. Antaranya seperti saya sebut sikit yang masyhur lah, ya kiranya banyak. Dia kata yang masyhur, apabila kita dengar azan, asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita boleh jampi ni di tangan. Kita sapu mata. Barang sesiapa yang mengamalkan perkara itu, maka teranglah mata dia. Ada tak hadis Nabi yang ajak bila sampai pada lafaz tasyahud, lafaz syahadah tu kita baca-baca, kita sapu mata? Hadis tak ada. Hadis tak ada. Tapi kita nak doa untuk mata kita terang. Bila kita nak doa, kita doa lepas azan. Pasal apa kita doa lepas azan? Waktu yang mustajab. Lepas pada azan, kita doa. Boleh. Tapi masa tengah-tengah azan, ada tak Nabi buat? Dia masalah dia tuan-tuan. Pasal apa? Dia bukan masalah besar sangat. Bukan besar lah, memang besar pun. Menyandarkan sesuatu kepada Nabi. Bila kita nak kata Nabi ajak, Nabi buat, dia kena ada hadis yang sahih. Saya bagi contoh. Baru-baru ni tersebar. Kalau dia tak kait dengan Nabi, tak apa. Kita tengok satu orang dia buat macam tu. Dia sapu. Kita tanya, hang buat apa tu? Dia kata, Tok Wan kepada Tok Nyang aku. Tok Wan kepada Tok Nyang aku, sebelum dia mati dia peturun dekat Tok Wan aku. Tok Wan aku sebelum mati dia peturun dekat Tok aku. Tok aku sebelum mati dia peturun dekat Tok tiri aku. Tok tiri aku sebelum mati dia peturun dekat cucu tiri dia. Cucu tiri dia habaq kat dua menakan pupu aku, mai ajak dekat aku. Amal lah. Pasal apa? Sebab amalan itu sandaran dia, tok dia. Dia tak kait dengan Nabi. Bila dia tak kait dengan Nabi, dia bukan agama. Tapi bila dia kata pasal apa hang buat macam ni? Nabi suruh, Nabi ajak. Yang ni sunnah Nabi. Bila dia kait dengan Nabi atau dia petik nama Nabi, dia quote Nabi, dia kena datangkan sandaran. Seperti contoh, tuan-tuan dapat tak? Kalau tuan-tuan tak dapat, alhamdulillah. Kalau dapat, saya nak jawab sikit. Sebar 2-3 hari ni cara kencing sunnah. Cara kencing sunnah. Cara kencing sunnah. Tuan-tuan, nombor 1. Nabi ajak tak cara kencing? Nabi ajak. Tahu mana kata Nabi ajak? Salman sebut dalam hadis Muslim. Memang Nabi ajak. Satu Yahudi mari tanya Nabi, mari tanya Salman. A'allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah? Dia kata, ya Salman. Dia nak sindiak Salman, dia nak candik Salman. Dia kata, a'allamakum nabiyukum kulla syai'? Adakah Nabi engkau ajak semua benda sampai kepada cara nak qada hajat? Dia kata ajak habis tak? Duk kata agama ni lengkap, agama ni sempurna, agama ni hebat, agama ni detail. Berak dia ajak tak berak? Salman kata faqala ajal. Salman kata dia ajak. Terkejut Yahudi tu. Salman kata Nabi kami ajak habis. Nak berak, nak kencing, pertama tak boleh menghadap kiblat. Yang kedua tak boleh pegang dengan tangan kanan nak basuh. Yang ketiga tak boleh istinja dengan apa? Tulang dengan makanan. Nak istinja tak boleh kurang daripada 3 batu. Ajak habis. Okey, kita tak nafikan, memang Nabi ajak. Tapi yang gambar yang dia tulis kencing mengikut sunnah, kencing menurut sunnah, yang kaki kepok kok ni, lurut mai. Syak ni duduk dalam bilik air. Kawan pun kan? Saya bukan apa, saya risau bukan apa. Saya risau dekat orang sembelit. Saya orang sebelah kata, apa hang ni? Dia kata aku sembelit. Tuan-tuan, kesemua hadis yang dikaitkan dengan kepok kaki, lurut, berdehem tu, Al-Ghazali ada sebut. Al-Ghazali ada sebut. Tetapi hadis tak ada satu sahih. Kalau kita nak buat, ikutlah. Tapi saya bukan berbimbang. Saya tengok cara tu, saya takut tuan-tuan tak keluar tu. Duk keluar, oi. Awak, aku tersangkut dalam lubang ni, kaki aku terpelewah. Abang buat lagu mana? Aku buat ikut sunnah.
bomba tak ada kerja, duk main katuk lubang jamban tuan-tuan ya. Saya kawan rumah, apa ni? Kaki terpeleot masuk dalam lubang. Oh. Sagi bomba kata hari ni 7 jamban, hampa ni pasal apa? Kami ikut sunnah. Nak bomba kita bukan hampa ikut sunnah, hampa punah. Tak ada dalam hadis. Dia buat kencing menurut tok guru sekian. Kencing menurut tok syekh sekian. Kencing menurut tok kamat sekian. Ha, ikutlah. Hampa nak kaki dulang ke atas, kepala lipat masuk ke ketiak ke? Ikutlah. Tapi bila dia kait dengan Nabi, you must ada hadiah, mesti ada authentic source, mesti ada sumber yang sahih, yang kuat. Okey. Tuan-tuan, dia punya kesan dia apa? Hadis tak sahih, tahu dia kesan dia apa? Di sinilah pintu syaitan dia akan masuk. Ibnul Jauzi sebut di antara talbis, tipu daya iblis dalam bab apa? Babut taharah, bab bersuci ya. Kebanyakan orang yang kena wah-wah ni sampai berjam-jam duduk dalam bilik air, basuh tak clear, dia duduk berasa meleleh, dia duduk berasa keluar, lurut habis lurut dah, tekan habis tekan dah, berdehem habis berdehem dah. Dia duduk berasa masuk keluar, basah melencun berlepat. Saya pernah jumpa ada yang saya cerita masuk, dia basuh habis dalam bilik air, basuh kepala paip, kepala pintu, kepala basuh getah-getah apa semua. Dia kata merecik, dia berasa merecik. Dia kena buang baju apa semua, sangkut apa semua, dia kena mandi. Dia kata bau, dia kata merecik pi. Duk kira merecik tak terberak kau tu kat luar kan. Tak ada. Tuan-tuan percaya tak? Bila kita buat sesuatu benda yang tak ada hadis, yang Nabi tak ajak, dia akan mari was-was. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, bila kita basuh, ni cara nak ajak ni. Bila kita basuh, kita duk berasa meleleh, kita duk berasa dia keluar, kita duk berasa tak cuci, kita pegang apa? Kita pegang, Nabi kata dak, tak payah duk layan, tak payah duk ambil reti. Apa yang yakin, yang itulah yang ini dah basuh, dah cuci dah, duk berasa lagi. Sehingga ulama mazhab Syafi'i dia kata apa? Yang sikit-sikit yang tak boleh nak elok tu dimaafkan. Kan? Ini hadirin, ada orang tak semayang pasal tak bawa kain. Dia tanya pasal apa tak semayang? Orang dulu dia bawa kain pelekat, baguslah. Kita tak kata salah, bagus. Tapi janganlah sampai tak bawa kain tak semayang. Cerita pasal apa tak semayang abang? Kain pelekat tak bawa. Lepas tu lagi nak buat macam mana? Tak bawa balik qada. Senang. Kita kata pasal apa masalah seluar? Abang cirik dalam seluar ke? Tak. Abang kencing dalam seluar ke? Tak. Lepas tu tadi abang pergi bilik ayam, abang duk rasa macam merecik. Tengok ayat abang pun kita dah boleh kepak dah. Apa dia? Dia kata apa? Dia rasa kata merecik. Artinya merecik tak? Merecik ke tak? Dia sendiri tak confident, dia sendiri tak yakin, dia rasa. Agama ambil dak reti, ambil agama suruh ambil kira dak rasa. Agama jangan layan rasa. Semayang. Syaitan tahu dia mai. Dia kata tadi merecik, tak sah, tak payah semayang. Kita pun tak semayang, biar bini semayang duk tunggu. Macam orang perempuan dah pakai elok, tak ada telekung pun tak semayang. Ini tak betul. Ini termasuk daripada talbis iblis. Okey tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberikan semangat kepada kita untuk menghidupkan sunnah ini dan kita mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bukan amalan kita yang paling tepat, bukan amalan orang ramai yang paling benar, tetapi amalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.